Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pertemuan pertama kalinya kita ditemukan oleh Allah di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah sayang kita, Allah redha dengan apa yang kita kerjakan pada hari ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, ibu ayah yang saya kasih sekalian, agak tak best kalau saya tak perkenalkan diri saya lah. Mungkin ramai yang tak tahu. Nama saya Sofi Kamaluddin. Saya pengusaha bantal hotel. Saya pernah dijemput baru-baru ni di GPJ. Ditanya, "Ustaz, kerja apa Ustaz?" "Saya jual bantal," saya kata. Macam mana nak jemput? Pengurusi tu dia kial-kial. Dijemput Ustaz Sofi penjual bantal, macam tak kena pula bunyi dia kan. Jadi saya terpaksa juga terangkan siapa saya sebelum ni. Baik, saya dulu bertugas di Majlis Agama Islam Negeri Johor 2 tahun. Kemudian saya bertugas di JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 10 tahun genap. Kemudian habis selepas tu saya berhenti kerja dan saya buat travel umrah sendiri. Dan sejak tahun lepas saya adalah penggerak Masjid Dun Bentayan. Betul, mungkin ada yang siapa imam biasa datang ke balai raya tu setiap hari Selasa, jumpa saya lah. Kita penggerak Dun Bentayan. Tapi setahun je saya penggerak. Tahun lepas saya berhenti dan saya bila PKP travel pun tak boleh nak jalan. Jadi tentulah saya, kalau tuan-tuan perasan ada orang jual bantal tepi jalan, itulah saya. Tak ada orang lain. Tu kadang-kadang orang tak acam saya ni. Baik, itulah serba sedikit. Mudah-mudahan, kadang-kadang takut orang tak yakin, dia ke dia ni kan boleh bercakap. Jadi kita kena kenalkan jugalah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama belajar satu topik yang sangat penting, iaitu 12 golongan yang didoakan malaikat. Siapakah 12 golongan yang didoakan malaikat? Malaikat ni merupakan satu makhluk yang akan menurut apa saja yang Allah perintahkan. Mereka tidak akan melakukan perkara tanpa perintah Allah, tanpa perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ini dia tidak ada dosa, sebab malaikat tidak ada nafsu. Tak seperti manusia. Manusia dia ada nafsu. Dosa datang daripada nafsu. Terima kasih Haji. Saya minum dulu Bos, sedap nak jerit. Manusia datang, dosa manusia ni datang daripada nafsu. Sebab tu ulama ada ceritakan tentang penciptaan nafsu. Nafsu ni mula-mula diciptakan bila Allah panggil nafsu. Allah cipta hari pertama nafsu ni. Allah panggil, "Wahai nafsu, man anta? Man ana?" Siapa aku, siapa engkau? Ditanya. Nafsu dengan sombong apa nafsu kata? Anta, ana. Engkau, aku. Sombong. Allah masukkan nafsu ni dalam neraka. Allah perintah pada malaikat, kau campakkan nafsu ni dalam neraka dalam tempoh 1000 tahun. Sebab sombong sangat. Dibakar dalam api neraka 1000 tahun, disiksa. Selepas 1000 tahun datang semula, Allah tanya balik semula. Sebenarnya Allah tahu apa nafsu jawab. Allah tahu kriteria nafsu ni macam mana perangai. Dia tahu nafsu ni jenis yang keras kepala. Itu nafsu. Asalnya memang keras kepala. Kemudian Allah tanya lagi. Lepas 1000 tahun kena bakar dalam neraka, Allah tanya lagi, "Wahai nafsu, siapa aku, siapa engkau? Man ana wa man anta?" Ana, anta. Woi, sombong lagi. Engkau, aku. Dia kata.
Kemudian dia masuk lagi dalam neraka selama 1000 tahun. Satu neraka, satu tempat. Satu tempat, ulama kata tempat tu yang sangat sejuk sekali. Lebih sejuk berkali ganda daripada kutub utara dan kutub selatan. Lebih sejuk. Yang mana sejuk dia tu tulang sumsum pun boleh pecah. Sangat sejuk. Selama 1000 tahun. Kemudian bila dia keluar balik semula, Allah tanya lagi sekali, wahai nafsu, siapa engkau? Siapa aku? Nafsu tetap jawapan dia, anta ana. Itu nafsu punya bangai. Nafsu jenis keras kepala. Bila selepas itu Allah masukkan dia dalam satu tempat. Satu tempat ni tempat di mana nafsu ini tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Saya tak ingat nama neraka apa. Tidak boleh makan, dia tidak dibenarkan minum, dan dia tidak akan diberikan apa sahaja yang diminta. Satu tempat dia letaknya. Kemudian diletak dalam tu merana nafsu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tak boleh minta apa yang dia nak. Akhir sekali bila dia keluar, bila Allah tanya lagi semula, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Baru nafsu jawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkaulah Tuhan aku dan akulah hamba engkau ya Allah. Sebab itu pelajaran yang kita nampak tentang kisah nafsu ini, kita nampak bila kita nak turunkan nafsu kita ni dengan cara adalah kita puasa. Sebab tu kalau nak tahu ciri-ciri orang puasa ni, dia tawaduk, dia tak sombong. Nak turunkan nafsu kita ni, nak turunkan ego kita ni, jangan bagi makan, jangan bagi minum. Tengok kita buka puasa macam mana. Azan baru Bilal pegang mikrofon tuk dah ngap. Belum azan lagi dia punya ngap dia. Menunjukkan kita ni kalah kepada makan dan minum. Itu pengajaran. Sebab itu malaikat dia tidak ada nafsu. Malaikat dia tidak ada nafsu. Dalam Al-Quran Allah sebut sebenarnya malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah ketahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridai Allah, dan mereka selalu berhati-hati kerana takut kepada Allah. Surah Anbiya ayat 26 hingga 28. Sebab itu malaikat ni bila tak ada dosa, apa saja yang didoakan oleh malaikat pasti Allah akan makbulkan. Sebab apa? Kadang-kadang bukan kata kita tak boleh doa, bukan Allah tak makbulkan doa kita, tetapi disebabkan kita ada satu dosa yang Allah tak ampunkan lagi, yang menyebabkan apa saja yang kita minta, doa kita tak sampai ke langit. Salah satu sebab kenapa doa kita tak sampai ke langit, kerana dalam jiwa kita ni masih ada dosa yang tak diampunkan. Dosa inilah yang menutupkan segala apa yang kita minta kepada Allah. Sebab tu disunatkan sebelum kita minta, disunatkan kita puji Allah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita selawat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Barulah kita minta apa yang kita minta. Banyakkan istighfar, insya-Allah Allah akan makbulkan. Dosa kita ni sangat banyak. Sebab tu kadang-kadang kita nak minta apa semua, kenapa Allah tak makbulkan doa aku? Kenapa? Rupanya dosa kita ni kita tak istighfar. Disunatkan ulama kata kita istighfar dulu sebelum kita minta pada Allah, supaya bila dosa kita kosong, jiwa kita tak ada dosa, dah bersih, mudahlah segala amalan kita dan doa kita terangkat ke langit. Tapi bayangkan, bila malaikat yang Allah ciptakan yang tidak ada dosa, dan bila mana dia doakan oleh malaikat, Allah makbulkan. Inilah yang kita kena ambil peluang. Malam ni kita nak ambil peluang, kita nak dapatkan doa malaikat. Macam mana cara nak dapatkan doa malaikat? Macam mana kita nak masuk dalam golongan orang yang dapat doa malaikat? Sebab apa? Bila malaikat doakan untuk kita, Allah akan makbulkan. Mungkin ada orang kata, Ustaz, kita boleh minta doa pada para alim, ulama, mungkin mufti Johor kita boleh minta kan? Diorang semua orang alim-alim, habaib, tok-tok guru, tuan guru kita. Walau bagaimanapun mereka ni tetap juga ada dosa. Dia manusia biasa. Dia bukan macam malaikat. Tetap ada dosa. Cuma kita kadang-kadang kita tak tahu sama ada doa kita ni makbul tak makbul. Tetapi kalau kita dapat doa daripada malaikat ni, insya-Allah memang pasti Allah akan makbulkan, sebab malaikat ni tidak ada nafsu. Baik. Jadi malam ni saya nak kongsikan ada 12 amalan yang senang-senang je. Kita tak nak berat-beratkan. Ni hari pertama kan. Kita nak bagi yang senang-senang saja, yang senang kita nak buat. Yang pertama, siapakah golongan yang dapat doa malaikat? Malam ni kita boleh start buat. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci.
Orang yang tidur dalam keadaan wuduk, dia akan dapat doa malaikat. Satu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man bata tahiran bata fi sya'arihi malakun falam yastayqizu illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abduka fulan fa innahu bata tahiran. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan kerana tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Ini hadis sahih. Orang yang tidur dalam keadaan suci, malam ni kita nak tidur, kita ambil wuduk dulu. Ambil wuduk. Bila mana kita tidur dalam keadaan kita ada wuduk, malaikat akan datang kat sebelah kita, di atas kepala kita. Dia akan minta pada Allah, ya Allah, ampunkan orang yang sedang berwuduk tengah tidur ni. Dia doa kita. Sampai bila? Sampai kita bangun balik semula daripada tidur. Malaikat doakan, ya Allah, ampunkan si fulan ni, ya Allah, ampunkan si fulan ni, ampunkan si fulan ni. Sampailah esok subuh. Sampailah kita bangun daripada tidur. Bayangkan, malaikat minta ampun untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasih sekalian, dalam dunia ni, benda yang paling best adalah apa dia? Benda yang paling best adalah bila dosa kita tak ada. Tu yang benda paling mahal sebenarnya. Sebab syarat nak masuk syurga, dosa kena tak ada. Kosong. Kita minta ampun belum tentu. Kita tak tahu sama ada dosa kita terampun. Kita tak tahu. Sebab kita tak tahu, kita doa, ya Allah, ampunkan dosaku, keluar keputusan dosa kosong. Kita tak ada, tak tahu. Tetapi malaikat tolong minta ampunkan untuk kita. Malaikat minta ampun. Bayangkan, hidup kita ni tak ada dosa, tempat kita di syurga. Bila dosa tak ada, Allah sayang kita. Sebab tu kita boleh masuk syurga. Sebab syarat nak masuk syurga ni bukan kerana kita dapat pahala, bukan kerana kita buat amalan banyak dapat masuk syurga, tak. Tapi sebab Allah kasihan kat kita, Allah sayang kita. Satu hari ada satu sahabat pernah tanya pada Rasulullah. Rasulullah pernah beritahu, ya wahai sahabat aku, tahukah kalian bahawa kita masuk syurga bukan kerana amalan kita? Sahabat terkejut. Ya Rasulullah, kita buat sembahyang, kita puasa, kita zakat, bangun malam, macam-macam amalan ibadah kita buat. Adakah kita masuk syurga bukan kerana amalan ni? Wah, penat lah macam ini nak buat. Kalau kita buat amalan semua tak dapat syurga. Kalau gitu, Tuhan pun sama, ya Rasulullah, engkau pun sama, masuk syurga bukan kerana amalan. Apa kata Rasulullah? Ya, aku pun masuk syurga nanti bukan kerana amalan aku, tapi sebab kasih sayang. Sebab ulama kata, kalau kita masuk syurga kerana pahala kita, sudah tentu orang kelina dekat Masjidil Haram lagi cepat masuk syurga. Sebab apa? Setiap hari tengok Kaabah, setiap hari ziarah Madinah, lagi banyak pahala dia. Habis bagaimana dengan satu cerita? Ada satu sahabat ni, satu amalan apa pun tak pernah buat, tapi Nabi kata dia masuk syurga. Ada satu sahabat Rasulullah ni, dia baru masuk Islam, baru je masuk Islam, terus pergi berperang, berjihad, mati syahid dalam peperangan. Dengan dalam masa sama tak pernah sembahyang, tak pernah pergi haji, tak pernah puasa, tak pernah zakat. Baru masuk Islam, pergi berperang, mati syahid, masuk Islam. Banyak lagi kisah kita tengok, seorang yang tak ada pahala langsung tetapi masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga. Siapa? Kalau pernah biasa kita dengar cerita kisah 99 orang yang mati dibunuh oleh seorang lelaki, kan? Itu kisah benar tu. Tu Nabi SAW yang ceritakan. Tu kisah Israiliyat. Nabi ceritakan seorang lelaki ni telah bunuh 99 orang. Kemudian dia dah bertaubat. Dia cari satu ustaz ni, tanya dia macam mana cara nak bertaubat. Ustaz pun ceramah. Macam ini lah, kuliah maghrib dia ceramah. Teruk betul kau ni, kau dosa banyak tau. Kau nak bertaubat ni, kau kena pergi pejabat agama, kau kena mandi sunat taubat, kau kena sembahyang kau kena ada wuduk. Macam-macam cerita. Dia geram, dia bunuh, cap tikam. Cukup satu orang padan muka. Dia tunjuk. Dia pergi cari lagi orang alim, jumpa satu orang alim. Dia tanya orang alim, aku dah bunuh 100 orang, sekarang aku nak taubat, macam mana caranya? Kau yang ceramah kan aku jadi 101 orang. Ni saya tambah lah, saya tambah. Jadi orang alim tu kata, kalau kau nak berubah, kalau kau dah bertaubat, dengan syarat
engkau kena hijrah di negeri tempat yang kau boleh berubah. Kena hijrah. Jadi dalam perjalanan dia nak berhijrah tu, dia meninggal. Arwah ni meninggal. Kemudian datanglah dua malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kedua-dua malaikat ni dia berebut dan dia dapatkan lelaki ni. Malaikat rahmat kata, ni orang ni aku punya, sebab dia ni dah bertobat, dia ni jadi orang baik, dia nak berubah. Malaikat azab kata, tak, dia belum bertobat lagi, dia baru nak tapi belum mengucap syahadah lagi, dia belum lagi bertobat. Kemudian Allah perintahkan satu malaikat yang lain untuk jadi pengadil. Malaikat tu kata, sekarang kita ukur dada Mamat ni. Dada Mamat ni banyak menuju ke arah negeri yang nak berhijrah ke, atau negeri yang dia banyak buat dosa. Bila ukur-ukur punya ukur, rupanya dada Mamat ni banyak menuju pada negeri hijrah. Allah terima taubat dia. Walaupun dia belum bertobat, tapi niat dia nak bertobat, Allah masukkan dalam syurga. Pergi umrah tak lagi. Mamat ni masuk syurga. Sebab itu kita masuk syurga ni bukan kerana pahala, tetapi kerana amalan, kerana Allah sayang kita. Habis ustaz, kalau bukan kerana pahala, macam mana dengan ibadah kita ni? Apa tujuan kita buat ibadah macam-macam ni? Baik, tujuan kita buat ibadah macam-macam ni, ulama kata, adalah tujuan untuk kita berurusan jual beli kat akhirat nanti. Jual beli macam mana? Contoh, saya nak beritahu. Ulama kata, katalah kat akhirat nanti ada orang datang jumpa, ya Allah, Mamat ni dulu pernah buat dosa dengan aku, dia pernah curi ayam aku, jadi aku nak tuntut balik. Jadi pahala Mamat ni balik pada dia, Allah bagi balik. A dengan B datang, B ni ngadu, A ni dah curi ayam aku masa kat dunia dulu, jadi Allah kata ambil pahala Mamat ni bagi kat dia. Datang pula orang lain, oh dia ni dulu pernah ngumpat aku, pernah ngata aku, macam-macam. Okey, ambil pahala Mamat ni bagi kat dia. Begitulah seterusnya. Datang lagi orang lain ngadu hal kita. Dalam memang kita ni gangster kampung, kita kan suka nampak orang dipandang orang garang, kan? Lagi-lagi kita ni, kalau mulut kita ni kalau tak ada insurans, kita memang bangga kalau orang kata mulut kita ni tak ada insurans. Kita memang suka beta. Kita paling bangga lah, bukan sini lah, tempat lain. Ni belah faham, belah sini okey. Kita paling suka kalau kita ni boleh beta cakap. Itu je manusia. Jadi ramailah orang komplain kata kat dunia ni, di mulut jahat macam-macam. Pahala A ni semua balik pada orang yang mengadu ni. Last sekali tinggal kosong. Dah lah pahala kosong, datang lagi seorang lagi ngadu, ya Allah, dia ni pernah ngumpat aku, dia ni pernah buat macam-macam, aku ni duduk berjiran, aku dulu susah, dia senang, dia tak pernah tolong aku langsung pun. Duduk berjiran, jiran kita ada yang susah tak tolong, dia ngadu kat Allah. Allah kata, okey, bagi pahala Mamat ni bagi kat orang ni. Kita pun cakap, ya Allah, pahala aku dah habis, semua dah ambil. Baik, dosa yang orang ni engkau pergi ambil, Allah kata. Datang lagi orang, dosa orang pula kita ambil. Begitulah seterusnya. Itulah tujuan pahala dan dosa. Sebab tu kumpul pahala banyak-banyak, dan pastikan Allah sayang kita. Pastikan hujung akhir hidup kita, kita berada dalam golongan yang Allah sayang. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga. Baik, dah lari tajuk dah ni. Kita buat tajuk golongan, siapa golongan yang didoa malaikat. Itu yang pertama, tidur dalam keadaan suci. Boleh faham tak setakat ni? Boleh Laju sangat saya cakap? Tak laju. Baik. Yang kedua, catat. Siapa ada pen dan nota boleh catat. Yang kedua, siapakah golongan yang didoakan malaikat? Macam kita sekarang ni, orang yang sedang duduk menunggu waktu solat. Macam kita sekarang ni, kan, tengah tunggu waktu solat, duduk. Malaikat doakan kita. Dalam satu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadukum ma qa'ada yantaziru shalah fa huwa fi shalah ma lam yuhdis tad'ul malaika Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu. Kata Rasulullah, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu waktu solat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan doakan kepada kita, ya Allah, ampunkanlah dia dan kasihanilah dia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Hadis sahih kitab Muslim, hadis yang ke-469. Orang yang sedang menunggu waktu solat, dengan syarat orang itu ada wudu. Jangan bangun sekarang, kan orang tahu sampai kentut. Relax dulu, tunggu.
Yang baring, yang bangun. Kan kau tahu pula kantoi. Okey? Dengan syarat kita duduk. Tu dapat pahala. Dapat pahala. Itu yang kedua. Kita cepatkan sikit. Yang ketiga, siapakah golongan yang didoakan malaikat? Yang ketiga adalah, ni jarang ada orang buat, orang yang berada di saf baris hadapan dalam solat berjemaah. Orang yang berada di saf hadapan. Mana yang paling hadapan? Kata Rasulullah, hadis daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaika yusalluna 'alal sufuf awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang berada di saf hadapan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Siapa yang berada di depan ni, Allah dan malaikat selawat untuk dia bersehadapan ni dalam solat berjemaah. Sebab tu kadang-kadang kita pelik, bila saf depan kosong, kita pelawa orang lain pula pergi ke depan. Tu tak belajar tu. Ini syurga ni, saf satu ni. Semua tak nak berebut. Sila. Di sini pelawa orang. Sila je, sila ke depan. Sila ke depan. Disuruh pula budak-budak tak sunat pula ke depan. Dia bersunat tu tak ke depan pula. Kena. Ini dapat pahala ni. Allah selawat. Hadis sahih. Allah selawat. Ingat, bila Allah selawat, benda yang paling susah kita nak dapat ni bila Allah dan malaikat selawat pada kita. Tu Allah selawat. Bila mana Allah selawat ni bermaksud Allah rahmati kita, Allah ampunkan kita. Malaikat selawat pada kita bermaksud malaikat minta ampun pada kita. Bila Allah selawat pada kita, maknanya Allah redha pada kita. Allah redha hidup kita. Tu yang ketiga. Yang keempat, orang yang menyambung saf pada solat berjamaah. Mana kata dia tak biarkan saf kosong. Contoh macam sebelum PKP. Sekarang ni tak boleh buat apalah. Sebelum PKP, imam pun cakap, saf, luruskan saf. Jadi kita pun luruskan saf. Mana kosong kita rapatkan rapat. Dalam keadaan kita sedang rapatkan saf tu, malaikat doakan untuk kita. Dan kita dapat doa malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, innallaha wa malaikatahu yusallu 'alal ladzina yusalluna sufuf wa man saddi farhatun rafi'atullah biha darajah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambungkan saf. Ni hadis ni banyak riwayat Imam Ahmad, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Aisyah yang meriwayatkan hadis ini. Kata Aisyah, Rasulullah pernah kata, barang siapa yang merapatkan saf, maka Allah dan para malaikat akan berselawat pada orang itu. Sekarang tak boleh buat apalah, PKP kan. Tak boleh buat apa. Tapi bila ada peluang, kena rapatkan saf. Cuma kadang-kadang walaupun saya dah habis penggerak ni, kadang-kadang ada juga masjid dan surau mengadu kat saya. Ada satu surau, saya tak nak sebutlah surau di mana, saf diorang ni masih rapat lagi. Diorang ngadu kat saya. Bila kita tanya kenapa tak nak renggangkan, diorang keras kepala ustaz. Dia kata diorang keras kepala, memang tak nak dengar kata. Saya kata tu nafsu tu. Tu nafsu ni keras kepala. Jangan jangan ikut peraturan. SOP kena jaga SOP. Kadang-kadang saya tanya juga, macam ceramah kan, kena pakai tutup muka ke, tutup mulut, mask. Saya pun tak bawa mask ni kan. Alah, rakam pula, itu yang leceh ni rakam ni. Kita nak cakap lepas tak boleh. Kalau tutup mulut kan payah nak bercakap. Dah lah, kita tutup, kita sambung cerita. Baik, seterusnya, siapakah golongan yang dapat doa malaikat? Ni semua benda yang senang kita buat ni. Kita kena kejarkan. Orang yang mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita pun jawab amin. Ketika kita jawab amin, malaikat pun serentak menjawab amin. Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, kata Rasulullah, faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlil malaikah ghufira lahu ma taqaddam min zambi. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, maka ucaplah oleh kalian amin, kerana barang siapa yang ucapkan amin, ia bertepatan dengan ucapan malaikat, maka akan diampunkan dosa dia yang lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari. Baik, itu pun dapat doa pada malaikat, diampunkan dosa yang lalu, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil selagi mana tidak melakukan dosa-dosa besar.
Yang keenam, baik, ini pun orang yang duduk di tempat solat setelah melakukan solat. Mana kata habis semayang kita tak terus bangun, kita duduk lagi. Kita duduk habis semayang, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita duduk. Kita wirid sikit, kita baca Fatihah sikit. Orang yang duduk ini, para malaikat akan selalu berselawat kepada salah satu di antara kalian selama ia berada dalam tempat solatnya di mana ia melakukan solat, selama mana ia belum batal wudu. Apa kata malaikat? Malaikat doakan apa? Ya Allah, ampunilah dan sayangilah orang ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Banyak kadang-kadang yang saya tengok hari Jumaat, orang habis main Jumaat je dia terus bangun, habis bagi salam je terus tak kereta. Apa yang lolak sangat bagi awal ni? Bukan hari Jumaat kerja pun, yang tak ada kerja lah. Yang ada kerja tu tak apa. Mungkin ada orang kereta dia blocking kereta orang lain, itu tak apalah, tu lain cerita. Yang kita ni tak ada apa-apa ni, balik rumah tidur ni, apa hal nak nolak sangat balik awal? Duduk dapat pahala. Kita kadang-kadang perasan ada orang bila semayang dia terus bangun, dia tak berdoa pada Allah. Ingat Allah kata Allah murka orang yang tak minta pada dia lepas semayang. Seolah-olah Allah kata kau ni sombong sangat. Apa kau sombong sangat? Engkau ni ada masalah. Engkau ada masalah bini kau, engkau ada masalah anak engkau jahat degil, tak ada orang kata. Engkau ada masalah kewangan, engkau ada masalah kat pejabat. Kenapa engkau tak minta tolong pada aku? Kekuatan kita ni adalah Allah. Jadi carilah Allah. Sombong, Allah murka kalau kita tak minta. Dia tak sama macam manusia. Manusia ni kata kalau kita minta, bang, RM50 bang, dia kasih sekali. Esok pinjam lagi, bang, RM50 bang. Mungkin dia bagi lagi lah. Esok bang, RM50 bang, kau nampak ni, dia kata 3 kali cukup. Kau yang itu RM100 pun kau tak bayar lagi, kau nak minta lagi aku. Itu manusia. Tapi Allah terbalik. Allah kalau kita tak minta, Allah murka, Allah marah. Seolah-olah kita ini dah senang sangat. Konon macam dah senang, padahal ada masalah banyak. Kenapa tak minta pada Allah? Habis semayang duduk, malaikat minta ampun pada kita dan minta Allah sayang kita, dan kita doalah apa yang kita minta. Duduk sekurang-kurangnya baca Fatihah. Baca Fatihah sekurang-kurangnya. Duduk dalam masa sama ada wuduk. Syarat kena duduk. Tak ada wuduk tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, krot dikentut. Tak ada lah. Tak dapat. Dia Rasulullah kata dengan syarat dia masih kekal dalam keadaan dia berwuduk. Kemudian yang ketujuh, dan azan. Kita cepatkan sikit. Ni bagus ni. Orang yang melakukan solat subuh dan asar berjemaah. Ni. Dia ada satu hadis yang lain. Orang yang berjemaah di masjid solat isyak dan subuh. Baik, jap. Kita yang baca yang ni dulu. Orang yang dapat doa daripada malaikat, salah satunya adalah golongan orang yang melakukan solat subuh dan asar secara berjemaah. Hadis ni kata Rasulullah, yata'aqabuna fikum malaikatu bil-laili wa malaikatu bin-nahar. Ini panjang hadis dia. Apa katanya? Kata Rasulullah, para malaikat dia akan mengawasi orang yang solat subuh dan asar secara berjemaah. Sebab itu kita nampak lelaki ni, orang lelaki kalau dia tak solat berjemaah, dia macam tak sempurna hidup dia sebenarnya. Sebab memang lelaki ni tempat dia berjemaah di masjid, perempuan di rumah. Tapi kalau solat lelaki ni banyak dekat rumah dia, dia macam tak gah lah lelaki tu, tak jantan lah. Kita nampak. Sebab memang lelaki ni dia memang kena berjemaah kat masjid. Ada orang kata, Ustaz, saya jemaah Ustaz, saya jemaah dengan keluarga saya. Tak boleh ke? Baik, jemaah dengan keluarga, dengan masjid, pahala 20 darjat sama, pahala darjat berjemaah. Tetapi kelebihan solat di masjid tu dia tak dapat. Itu je, solat kelebihan di masjid tak dapat. Sebab tu barang siapa yang solat berjemaah asar dan subuh berjemaah, dia akan dapat doa daripada malaikat. Dia akan dapat doa malaikat. Ada ulama kata sekurang-kurangnya kejarlah waktu isyak dan waktu subuh berjemaah. Tu paling berat pun. Kalau kita kata, Ustaz, saya ni sibuk Ustaz,
Nak solat zuhur dekat masjid susah, rehat sekejap je, saya kerja. Asar sibuk jam, ambil anak sekolah macam-macam, tak boleh nak solat berjemaah. Maghrib pun kadang-kadang sibuk nak mandikan budak lah, kadang-kadang baru sampai rumah, penat tak hilang lagi. Baik, isyak cuba usahakan untuk berjemaah, isyak dan subuh. Siapa yang Rasulullah kata, barang siapa yang solat isyak dan subuh berjemaah, dia akan dapat pahala seperti bangun malam satu hari, satu malam. Tu hadis sahih. Baik, tu yang ketujuh. Yang ke-8, ini yang ramai orang tak buat. Apa dia? Orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang didoakan. Kita doakan kawan kita, dalam masa sama kawan kita tu tak tahu yang kita sedang doakan untuk dia. Doa kita ni makbul. Apa kata Rasulullah? Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malak kullama da'a lahu bi khairi qala al malak al muwakkilul bih amin walaka bismisli. Kita nak berehat. Azan dulu ke? Azan dulu, kita sambung boleh sikit lagi. Kita berehat sebentar dan kita bagi laluan azan insya.
Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Baik, kita teruskan yang ke-8. Tadi, orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang didoakan. Kata Rasulullah, kita mendoakan kawan kita tanpa kawan kita sedar, dalam masa yang sama akan ada satu malaikat yang akan tercongok kat sebelah kita. Dia akan doakan amin, amin, amin. Dia doakan kita. Dan apa kata malaikat? Walaka bimisli. Engkau pun sama apa yang kau doakan. Kita doakan, ya Allah, kawan aku ni susah, ya Allah, kau bantulah dia. Dia banyak hutang, kau bagilah bisa dia berjaya, bagilah dia naik pangkat. Kita doa-doa ni, malaikat amin, amin. Engkau pun sama. Apa yang kau doa pun kau dapat. Sebab tu saya selalu pesan pada kawan-kawan kita kalau tengok bola kan, jadi itu lawan Sabah kan, kita selalu pesan, Sabah kalau nak menang, jangan doa Sabah menang, doa Johor menang. InsyaAllah doa kita dapat. Tapi biasa JDT menang lah. Biasanya kita doa kan kawan kita, kita akan dapat. Guru saya pesan, kalau kita nak berniaga, ni bagi yang berniaga lah, ataupun nak naik pangkat, kalau kita nak naik pangkat, kita kena doakan kawan kita naik pangkat. InsyaAllah Allah akan makbulkan kita. Siapa yang tolong doakan? Malaikat yang tolong doakan. Engkau pun dapat naik pangkat juga, kata malaikat. Begitu juga sebaliknya, ulama kata, kalau kita doakan orang tu jahat, kita akan dapat. Kita akan dapat. Teruk betul lah, jahat betul lah. Kita kadang-kadang tengok kat Facebook kan, kawan-kawan kita kadang suka doa kat Facebook, dekat grup WhatsApp, ya Allah, mudahkan rezeki kami. Member pun terbaik, good. Tak mabul. Berapa beritahu orang? Doa yang makbul adalah doa yang kita doakan tanpa pengetahuan orang tu, baru doa akan makbul. Begitu juga kalau kita doakan yang tak baik, lingkuplah engkau kat sana. Kadang-kadang pelik dengar bunyi bahasa kasar dekat Facebook ni. Ada yang kata, ada yang marah pejabat agama pasal khusus kahwin macam-macam lah. Hanat. Saya kata hanat apa? Hanat. Rupanya lahanat, dia kata. Lanat tu Allah je boleh pakai tau. Kita mana boleh pakai? Allah boleh lanat. Kita kata orang lahanat, malaikat doa, kau pun lahanat. Pergi jahanam kau. Kau pun pergi jahanam, malaikat doa. Sebab itu Islam nak ajarkan, Rasulullah nak beritahu, mulut ni jangan suka menyumpah orang. Jangan menyumpah orang. Sebab apa yang kita cakap, kita akan dapat balik. Hati-hati, sebab makbul doa. Lagi-lagi kita kuat mengumpat tamu haji. Pergi haji kuat mengumpat. Bukan kita lah, ni orang lain. Pergi makan tak sedap, kita mengumpat terus tamu haji. Orang banyak, duit banyak, bagi makan macam gini. Itu yang tak dapat mabrur tu. Tu yang ada istilah orang beritahu, pergi haji kat sana, setiap hari pergi Masjidil Haram, balik kampung haram pergi masjid. Sebab apa? Mulut macam tu. Tak jaga mulut, tak jaga perangai, risau ukuk kat sana. Itu yang balik pakai seluar pendek main badminton. Haji main badminton, wah, power smash. Tengok seluar pendek rupanya. Mabrur ni, kita nak tahu mabrur tak mabrur, bukan tengok masa kat sana, tengok balik kampung. Kat kampung dia macam mana, perangai dia sama ke tak? Sebab tu kita selalu pesan pada jemaah-jemaah, nak ubah perangai, bukan tunggu sampai sana ubah perangai. Kat kampung kena ubah perangai dulu. Bawa perangai yang baik-baik, insya-Allah dekat sana kita akan biasa dengan perangai kita baik-baik, dan kita akan terbawa balik ke kampung. Kalau kita mulut kita celupak, itu yang depan Kaabah tu orang sampai maki hamun, sebut nama binatang khizir tu depan Kaabah. Ada. Bila kita selidik, rupanya memang tu perangai dia. Kat kampung mulut dia celupak. Orang langgar sikit, dia mengamuk, dia mencarut kat depan Kaabah. Ada. Sebab tu jaga-jaga mulut. Kita cakap, malaikat doakan kita. Engkau pun dapat juga. Engkau pun dapat. Tu yang ke-8. Yang ke-9, kita cepat sikit. Orang yang dapat doa daripada malaikat adalah orang yang suka bersedekah, infak. Kata Rasulullah, kita ni setiap hari akan ada 2 malaikat yang akan mendampingi kita. Pertama, malaikat ni dia akan doakan kita apa dia? Bila kita sedekah, satu malaikat ni dia akan doakan, ya Allah, engkau lipat gandakan rezeki orang ini, kita bagi. Malaikat turun, dia akan cakap, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Kemudian ada satu malaikat ni, dia tunggu kalau kita kedekut. Orang datang kita minta sedekah, bang, duit bang. Kau cakap orang lain lah, aku tak ada duit.
Padahal ada duit. Orang kedekut, apa malaikat doakan? Ya Allah, engkau hancurkanlah orang yang kedekut ni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebab tu hati-hati. Jangan kedekut. Biasakan memberi. Jangan biasa menerima. Kerja menerima-nerimanya bila nak bagi. Okey, tu yang ke-9. Bakhil. Apa lagi? Kedekut, bakhil. Beza. Orang kedekut ni, dia kedekut dengan duit dia sendiri. Dia tak kasih orang. Tu kedekut, istilah kedekut. Tapi kalau orang bakhil ni, bukan dia je tak dapat rasa duit dia. Bukan orang lain tak dapat rasa, tapi dia dan keluarga dia pun tak dapat rasa. Tu bakhil. Kalau tengok Piramli dia buat cerita labu-labi kan, Haji Bakhil bin dia bagi kedekut. Manisah nak jahit, mesin jahit pun dia tak kasih. Kedekut punya anak sendiri pun tak kasih. Mana dia tu memang bakhil tu. Bukan orang lain tak dapat rasa harta dia, dia sendiri dan keluarga dia pun tak dapat rasa. Tu bakhil. Itu pun nasib baiklah dia kahwin dengan Cikgu Munira tu, beli kereta baru. Tu barulah okey sikit, labu-labi 2. Kalau tak memang kedekut lah dia tu. Bakhil, bukan kedekut lagi, bakhil. Jaga Ada satu malaikat yang akan doakan kita, ya Allah, kau hancurkanlah harta orang bakhil ni. Hati-hati, kena rajin memberi. Yang ke-10, orang yang makan sahur. Orang yang makan sahur, dia akan dapat doa daripada malaikat. Bangun sahur, makan sahur bukan bangun makan tengah malam. Tidur besok tak puasa, itu tak kira. Dia sahur tu besok kena puasa. Tu baru dapat doa malaikat. Yang ke-11, ni bagus. Orang yang menjenguk orang sakit. Tu. Orang yang sakit kita rajin jenguk. Kawan kita sakit dekat Bakri, kita datang jenguk. Kawan kita sakit dekat Bukit Gambir, kita datang tengok. Kawan kita sakit kat Batu Pahat, kita datang tengok. Dalam perjalanan kita menjenguk orang sakit ni, akan ada 70,000 malaikat kat langit ni, semua doakan untuk kita, minta ampun pada kita. Akan ada satu malaikat beritahu, tuan, hari ni ada Haji Ali ni, dia akan ziarah orang kampung ni, jom kita doakan dia ramai-ramai. 70,000 malaikat, kata Rasulullah, akan doa beristighfar minta ampun daripada start dia pergi sampai dia ada di balik. 70,000 malaikat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 70,000 malaikat. Kita pun ziarah, melawat sana melawat sini. Rupanya kita biro pelawat rupanya. Memang kaki melawat orang. Pelawat hospital melawat orang sakit. Kita dapat doa daripada malaikat, dapat pengampunan. 70,000 malaikat. Satu malaikat pun dah memadai. Ini 70,000 malaikat. Cuma ulama' dia pesan, kalau nak ziarah orang sakit, jangan bawa tangan kosong. Bawa lah macam-macam. Jangan bawa buah-buahan manis. Dia tu dah sakit kencing manis, kasih buah-buah manis tak kena. Bagilah benda apa-apa, buku cerita ke, buku apa-apa. Jangan bagi buku 1 hari dalam barzah. Jangan. Kan ingat macam nak doa dia mati pula. Bagilah buku apa-apa. Dan yang terakhir sekali, yang ke-12, golongan yang dapat doa malaikat adalah orang yang mengajarkan kebaikan pada orang lain. Baik. Orang yang mengajarkan kebaikan pada orang lain. Kata Rasulullah, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubang, bahkan ikan di laut, semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Mengajar orang baik ni, dia tak semestinya kita kena mengajar kitab, tak. Apa saja benda yang baik, yang dipandang baik, yang baik untuk masyarakat, walaupun individu, dia dianggap baik, tetap akan dapat doa daripada malaikat. Contoh, kalau kita ada kepakaran untuk servis aircon, kita ajar AJK surau ni macam mana cara nak servis aircon. Itu benda kebaikan. Contoh, kita ni hari ni saya dapat mengajar. Apa sebab saya dapat mengajar? Sebab ada orang ajar saya memandu kereta. Mandu kereta pun dapat doa daripada malaikat. Sebab apa? Kalau tak kerana dia ajar kita mandu kereta, tak sampai kita. Siapa nak pergi surau naik basikal? Tak ada nak kerja naik basikal, naik kereta. Apa saja benda yang baik yang kita ajar kepada orang, tak semestinya mengajar kitab, mengajar benda baik, ajak sembahyang, tak semestinya. Apa saja benda tu ada kebaikan dunia dan akhirat, memberi manfaat. Sebab kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat. Yang paling banyak beri manfaat, itulah sebaik-baik manusia. Kita akan dapat juga doa daripada malaikat. Bukan malaikat je doakan kita, semua makhluk, termasuklah semut yang berada dalam lubang dan semua ikan-ikan yang berada di laut, semua doakan kita. Sebab kita bantu orang bagi manfaat pada orang lain, kita pun dapat doa dari malaikat. Jadi inilah 12 golongan yang mendapat doa malaikat. Rebutlah
Bukan senang nak dapat, tetapi cuma malas. Dia senang nak dapat, cuma kita ni malas. Jadi kita dah tahu, rebutlah 12 golongan ni. Paling tidak pun malam ni tidur, sebelum tidur ambil wuduk. Ambil wuduk. Bagi yang wanita, kalau ada perempuan dekat belakang ni, nasihat saya, ambil wuduk, ada wuduk juga, tapi jangan pakai telekung nak tidur. Ini pakai telekung sebab apa? Takut laki dia pegang. Payah. Kita tidur pun dah macam kat Muzdalifah pula kan, dengan bertelekung bagai. Jangan. Kan suami marah pula kan, dapat dosa pula, bukan dapat pahala, dapat lanat daripada malaikat. Okey, baik, wallahu alam. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak, minta maaf terlebih masa. InsyaAllah ada kesempatan kita bertemu lagi, dan kita baca doa sedikit. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah sayang kita pada hari ini, insyaAllah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunlah dosa seluruh muslimin muslimat, mukminin dan mukminat sama hari yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami dari azab kubur dan api neraka. Tetapkanlah iman kami, permudahkan segala urusan kami. Berikanlah kami taufik dan hidayah berterusan ya Allah. Ya Allah, makbulkanlah segala hajat kawan-kawan kami. Makbulkanlah segala hajat ibu bapa kami ya Allah. Makbulkanlah segala hajat kami ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan yang didoakan malaikat ya Allah. Ampunilah kami, rahmatilah kami, kasihanilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.